أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى هدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم ومشايخنا خصوصا إلى فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفقيه الحسني وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرحوم الشيخ فؤاد والمرحوم الشيخ نور الله الحسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المصنف rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Muka surat 87. Yang mana satu? Tahlul. Ha? Oh. Yang dikatakan marmah ataupun jika telah dilontar pada marmah tiba-tiba gitu kan. Itu. Jika telah dilontar pada marmah. Itu. Ketika hendak melontar jamrah itu habislah talbiyah. Itu. Kita masih lagi membahaskan tentang bab haji dan umrah tu. Ketika hendak melontar jamrah itu habislah talbiyah. Diganti dengan takbir pula. Barang siapa tiada upaya hendak melontar dengan sendiri kerana sakit atau sebagainya. Barang siapa tiada upaya, tiada mampu hendak melontar dengan sendiri kerana sakit atau sebagainya. Apa yang perlu buat entah? Dia nak melontar tapi uzur, sakit. Wajiblah ia mencari orang ganti melontarkan baginya sekalipun dengan berupah. Dia kena cari seorang untuk tak tolong melontar wakil untuk dia. Syarat pengganti itu orang yang kita minta tolong tu syarat dia apa? Ianya sudah melontar untuk dirinya sendiri. Dia pun sama-sama buat haji atau umrah. Maksudnya dia kena buat lepaskan diri dulu barulah dia boleh jadi pengganti kita lah. Kalau kita tak mampu untuk melontar. Sekiranya pengganti itu sudah melontar, tiba-tiba orang yang sakit itu sembuh,
sedang waktu masih ada lagi. Lepas kawan dia sebagai contoh tolong lontar, tengok-tengok ada masa lagi untuk melontar. Adakah maksudnya lepas kawan dia melontar, sakit dia dah, contohnya sakit dia dah sembuh, adakah dia wajib ulang semula? Kata tuan guru kita, sekiranya pengganti itu sudah melontarkan, tiba-tiba orang yang sakit itu sembuh, sedang waktu masih ada lagi, menurut qaul yang sahih, tiada payah melontar lagi, tak perlulah. Tak kira sah melontar dia yang kawan dia buat tadi. Setelah selesai melontar Jamratul Aqabah yang tersebut, sunat pergi menyembelih hadiah atau dam dan korban jika ada. Ini tak wajib, sunat. Lepas itu baru bercukur. Dengan ini dapatlah tahlil awal. Tahallul awal. Kemudian jika ada kemudian jika ada kemudahan, elok balik ke Mekah mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i. Jika belum sa'i, lebih dahulu. Dan jika tiada kemudahan, duduklah di Mina itu kerana menunggu mabit dan melontar hari tasyrik, iaitu hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan mereka yang dapat peluang ke Mekah, yang tersebut lepas tawaf dan sa'i, kenalah balik semula ke Mina kerana hendak menyempurnakan mabit dan melontar hari tasyrik. Itu kalau kita ada kemudahan, elok balik ke Mekah semula, buat tawaf ifadah dan sa'i lah. Jika tiada kemudahan, duduk di Mina, tunggu mabit dan melontar hari tasyrik, iaitu hari 11, 12, 13. Habis tuan-tuan. Yang seterusnya kita masuk tajuk yang seterusnya, itu tahallul tuan-tuan. Peringatan bagi haji ini ada dua tahallul. Apa dia? Iaitu tahallul yang pertama disebut tahallul awal, dan tahallul yang kedua disebut tahallul tsani. Tahallul awal, tahallul tsani. Perkataan tahallul ini pecahan daripada perkataan halal. Perkataan tahallul ini pecahan daripada perkataan halal. Maknanya jadi halal. Halal perkara yang haram di dalam ihram. Maksudnya tuan-tuan, terbuka ihramnya dan kembali balik asal, boleh mengerjakan perkara pantang larang yang kena dari sejak mula niat ihram itu. Apabila seorang haji telah mengerjakan dua perkara daripada tiga perkara ini, apabila seorang haji telah mengerjakan dua perkara daripada tiga perkara di bawah ini, yang pertama melontar Jamratul Aqabah, yang kedua tawaf serta sa'i, yang ketiga bercukur, dapatlah ia tahallul awal. Jadi masalahnya demikian. Yang pertama melontar Jamratul Aqabah dan bercukur, dua ni. Atau tawaf serta sa'i dan bercukur, atau bercukur dan tawaf serta sa'i. Sekiranya dikerjakan ketiga-tiga sekali, dapatlah dia panggil apa? Tahallul tsani. Mereka yang telah dapat tahallul awal, halal segala perkara kecuali bersetubuh dan pendahuluan.
Pendaluan maksudnya bercumbu-cumbu lah. Dia tak subuh tapi dia bercumbu-cumbu dengan isteri. Ini tuan-tuan, kalau tahallul sani semuanya telah halal. Kalau tahallul awal semua dah halal kecuali bersetubuh dan pendahuluan. Sekiranya dikerjakan ketiga-tiga sekali, dapatlah tahallul sani. Mereka yang telah mendapat tahallul awal halal segala perkara kecuali bersetubuh dan pendahuluan. Manakala mereka yang telah dapat tahallul sani halal semua sekali. Berkenaan dengan perkara yang diharamkan dalam ihram tuan-tuan, maka surat sebelah insya-Allah, maka surat 88 ada diterangkan oleh tuan pengarang kita, ada 10 perkara yang tak boleh kita buat dalam masa ni. Nanti kita akan baca lah. Ada berkenaan dengan tahallul tuan-tuan. Tahallul awal dengan tahallul sani. Yang suruhnya nafar. Kemudian bagi orang haji itu pula ada 2 nafar. Pertama nafar awal, kedua nafar sani. Maksud nafar ni, perkataan nafar itu asalnya maknanya lari. Ini lagi sudut bahasa lah. Lagi sudut pengertian ilmu fiqh, apa kata tuan guru kita? Maksudnya di sini ialah keluar meninggalkan pekan Mina, balik ke Mekah atau ke negeri masing-masing atau ke Madinah. Ini maksud nafar. Keluar meninggalkan pekan Mina, balik ke Mekah atau ke negeri masing-masing atau ke Madinah. Nafar ada 2, nafar awal dengan nafar sani. Sama macam tahallul awal dengan tahallul sani. Nafar awal itu keluar pada hari yang ke-12. Hari yang ke-12. Diharuskan mereka berbuat demikian dengan 3 syarat. Nafar awal itu keluar pada hari ke-12 Zulhijjah. Diharuskan mereka berbuat demikian dengan 3 syarat. Yang pertama tuan-tuan, keluar daripada Mina itu sebelum masuk matahari yang ke-12. Sebelum masuk matahari, sebelum masuk maghrib yang ke-12. Yang kedua, keluarnya itu selepas melontar untuk hari itu. Yang ketiga, tidak ingat hendak datang semula ke Mina itu. Jika tidak ada salah satu daripada syarat ini, wajib tunggu semalaman lagi. Hari yang ke-13 dia kena tunggu. Adapun nafar sani, inilah yang afdalnya. Adapun nafar sani, inilah yang afdalnya, iaitu keluar meninggalkan Mina pada hari yang ke-13. Nafar awal dia keluar Mina pada hari ke-12 Zulhijjah dengan 3 syarat dah. Nafar sani iaitu keluar meninggalkan Mina pada hari yang ke-11. Tengok muka surat sebelah. Itu nafar sani tuan-tuan. Yang seterusnya, tajuk yang seterusnya mabit di Madinah, di Mina tuan. Mabit di Mina. Maksud mabit ni, tengok sama kita terangkan. Perkataan mabit itu asal maknanya bermalam.
Perkataan mabit itu asal maknanya bermalam. Orang sebelah Indonesia sebut menginap. Boleh juga dikatakan berhenti. Maksudnya di sini orang-orang haji pada hari tasyrik, 11, 12, 13 hari tasyrik, wajib berada di Mina kebanyakan malam. Mahu berada di Mina lebih daripada separuh masa malam. Umpamanya kalau malam itu 10 jam, kenalah ia berada di situ lebih daripada 5 jam. 5 jam setengah ke 6 jam ke. Sama ada pada permulaan malam atau pada pertengahannya. Sama ada tidur atau tidak, tiap-tiap malam selama 3 malam. Kecuali mereka yang mengerjakan nafar awal, maka terhapuslah mabit malam yang ke-13. So nafar awal dikeluar pada hari yang ke-12. Kecuali mereka yang mengerjakan nafar awal, maka terhapuslah mabit malam yang ke-13 dan melontar untuk hari itu. Habis tuan. Yang seterusnya tajuk tawaf qudum dan tawaf wada'. Perkataan qudum itu maknanya datang. Datang. Apa maksud di sini? Ini dari sudut bahasa lah. Qudum bermaksud datang. Maksudnya di sini menurut ulama fiqh, maksudnya di sini tawaf selamat datang dan tiba. Itu dia panggil tawaf qudum. Tawaf selamat datang dan tiba. Bakal haji yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran, bila sampai ke Mekah, mereka tidak diluluskan membuat tawaf ifadah kerana belum sampai tempohnya. Dari itu disunatkan ia mengerjakan tawaf qudum. Lepas itu diluluskan mereka mengerjakan sa'i haji lebih dahulu. Tidak disyaratkan tertib di sini. Adapun bakal haji yang membuat haji tamattu', tidaklah ada tawaf qudum baginya, kerana mereka masuk masjid terus mengerjakan tawaf umrah. Tamattu' ni buat umrah dulu, buat haji. Perkataan wada' maknanya tinggal. Ini berkenaan dengan tawaf wada'. Maksud wada' maksudnya tinggal. Maksudnya di sini tawaf tatkala hendak meninggalkan Mekah, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Qudum masih datang. Bila kita nak meninggalkan Mekah, itu dipanggil tawaf wada'. Barang siapa telah selesai daripada mengerjakan haji atau umrah, jika ia hendak duduk di Mekah, tiadalah wajib atasnya tawaf wada'. Ini barang siapa telah selesai daripada mengerjakan haji atau umrah, jika ia hendak duduk di Mekah, tiadalah wajib atasnya tawaf wada'. Dan jika hendak keluar, wajiblah atasnya tawaf wada'. Sekiranya ditinggalkan, wajib atasnya dam. Orang yang hendak balik ke negerinya dari Mina, terus kenalah ia masuk bandar Mekah dahulu mengerjakan tawaf wada'. Tidak wajib wada', tidak wajib wada' atas perempuan yang haid dan nifas, dan tidak wajib atasnya dam kerana tiada dituntut. Sebab tawaf ni mesti bersih daripada haid dan nifas. Kalau dibuat juga tak ada faedah. Lafaz niat tawaf ni, bila nak tawaf ni apa niat dia? Nawaitu an atufa bihadzal bait tawafal wada'
sab'a ashwatin lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Sahaja aku tawaf di Baitullah ini, tawaf wada' 7 kali keliling dengan sempurna kerana Allah Ta'ala. Menurut pendapat ulama bahawa tawaf wada' ini satu ibadat yang berasing sendiri. Menurut pendapat ulama bahawa tawaf wada' ini satu ibadat yang berasing sendiri, tidak termasuk dalam ibadat haji. Dari itu barang siapa hendak keluar dari Mekah ke tempat yang jauh Durmalhala, wajib atasnya tawaf, sama ada orang yang mendatang ataupun anak bumi mutra ataupun tidak. Lepas tawaf, sunat semayang 2 rakaat semayang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian berdoa. Lepas tu terus berjalan. Jangan berjalan mengundur belakang, seperti perbuatan setengah-setengah orang jahil yang tidak berasal. Tuan-tuan, ini berkenaan dengan tawaf qudum dan tawaf wada'. Yang seterusnya tuan-tuan berkenaan dengan perkara-perkara yang haram dalam ihram. Perkara-perkara yang haram dalam ihram. Ada beberapa perkara yang haram dalam ihram. Tengok tuan, kata tuan guru kita, haram atas orang yang dalam ihram 10 perkara. Haram atas orang yang ihram 10 perkara. Yang pertama, memakai pakaian yang bersarung. Memakai pakaian yang bersarung pada orang laki-laki sahaja, tidak perempuan. Sama ada bersarung itu dengan sebab dijahit, terjubah gitu, atau ditenun terus bersarung, seperti baju, seluar, kain, jubah, tali pinggang yang diikat mati, sepatu, stoking, dan lain-lain pakaian yang meliputi. Ini tuan, ini perkara yang diharamkan dalam ihram. Yang pertama, memakai pakaian yang bersarung pada orang laki-laki sahaja. Contohnya apa? Baju, seluar, kain, jubah dan sebagainya. Adapun kain rebah, jika digunakan untuk selimut, nescaya tidak mengapa. Cuma jaga jangan sampai menutup kepala. Harus memakai tali pedang. Harus memakai tali pedang. Tali beg yang disangkut di bahu. Tali pinggang yang boleh dibuka bila ditarik ujungnya. Tali pinggang yang boleh dibuka bila ditarik ujungnya. Kain lepas sekalipun berjahit di tepi-tepinya. Cincin pun boleh pakai, tak masalah. Dan jam tangan. Jam tangan yang macam mana, yang jenis macam mana? Tengok kata tuan guru kita, nota kaki nombor 1 tuan-tuan, belah bawah sekali. Jam tangan zaman sekarang banyak pakai ketap sahaja rantainya. Yang tuan-tuan pakai, datakan
Jam tangan zaman sekarang banyak pakai ketap sahaja rantainya. Banyak juga orang mengatakan tidak boleh dipakai kerana bersarung katanya. Pada pendapat saya, pendapat siapa tuan? Pengarang kitab iaitu Syekh Abdul Ghani Yahya, ulama, salah seorang ulama Johor tuan-tuan. Pada pendapat saya harus dipakai, boleh pakai jam tangan. Kerana dua sebab. Pertama, kias atas cincin. Dia sarung je cincin. Pertama, kias atas cincin. Cincin boleh pakai, jam tangan pun boleh pakai. Kedua, jam tangan dan cincin itu tidak termasuk dalam jenis pakaian yang disebut libas dalam bahasa Arab. Jam tangan ni dia tak termasuk kategori pakaian. Kita pun rasanya sini pun sama juga tuan. Boleh sebut jam tangan, dia tak termasuk pakaian. Kedua, jam tangan dan cincin itu tidak termasuk jenis pakaian yang disebut libas dalam bahasa Arab. Libas bahasa Arab, bahasa Melayunya pakaian. Malahan ia termasuk dalam jenis perhiasan dan peralatan. Jam tangan ni dia tak termasuk dalam kategori libas. Dia masuk dalam kategori perhiasan ataupun peralatan. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, perkara yang haram dalam ihram. Yang kedua, menutup kepala pada orang laki-laki juga. Sekira-kira dinamakan menutup, seperti songkok, dalam pakai songkok, serban, diikat dengan sapu tangan, ini tak boleh. Pupuk tanah pekat atau kanji yang pekat, tutup kepala dengan tanah, kanji tak boleh. Tiada mengapa menyelam dalam air sekalipun keruh, baring atas bantal berpayung, berteduh di bawah lori sekalipun tersentuh kepalanya dengan badan lori itu. Demikian juga meletak tangan atas kepala. Diikat kepala dengan tali kerana sakit kepala. Menjunjung bakul atau bungkusan dan sebagainya yang tiada kosat menutup kepala. Ini perkara-perkara yang dibolehkan tuan. Tak mengapa. Tak dikatakan menutup kepala lah. Letak apa, kita letak tangan di atas kepala, diikat kepala dengan tali kerana sakit kepala, menjunjung bakul atau bungkusan barang gitu dan sebagainya yang tiada kosat menutup kepala. Ini dia boleh kan. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang tak boleh buat dalam ihram. Yang ketiga, menutup muka dan dua tapak tangan. Menutup muka dan dua tapak tangan pada perempuan sahaja. Menutup muka dan dua tapak tangan pada perempuan sahaja. Sekira-kira dinamakan menutup, bagaimana hukum menutup kepala
pada laki-laki tadi. Orang perempuan dia tak boleh tutup muka dia lah, pakai pemdah ke apa, dengan 2 tapak tangan. Tetapi untuk kerana hendak menjaga muka dari dilihat oleh laki-laki ajnabi, orang lain bukan mahram, bolehlah orang perempuan pakai kotak. Ni tak tahulah kalau ada yang buat. Atau seumpamanya dan seumpamanya dihulurkan dari atas kepala, kemudian digantungkan kain di atas kotak itu. Ni boleh tuan. Ni yang ketiga, menutup muka dan 2 tapak tangan pada perempuan sahaja. Yang seterusnya nombor 4, memakai minyak pada rambut kepala atau misai atau janggut, seperti minyak kelapa, minyak sapi dan lain-lain. Sama ada banyak atau sedikit, seperti sehelai rambut atau misai, sekalipun minyak yang kena misai atau janggut itu dengan sebab makan nasi minyak. Sama ada rambut, misai, janggut yang tersebut itu panjang atau pendek, seperti baru lepas cukur, kerana masih ada juga tampuknya. Melainkan jika botak, maka tiadalah mengapa memakai minyak yang tersebut itu. Dia kalau ada rambut, yang keempat ni apa? Memakai minyak pada rambut kepala. Rambut kepala, misai, janggut tak boleh. Kalau dengan makan apa, nasi minyak tu pun tak boleh. Harus memakai minyak di tempat lain daripada kepala, misai dan janggut. Kalau nak makan minyak tempat lain selain pada kawasan kepala, misai dan janggut, tu dibolehkan tuan. Yang kelima, perkara yang diharamkan dalam ihram yang kelima, menghilangkan bulu dengan bercukur atau bergunting atau cabut atau bakar atau sebagainya, sama ada bulu kepala ataupun bulu badan. Dari itu haram bersikat rambut atau misai atau janggut jika membawa kepada gugurnya. Ini pantaran larang tuan. Ada sebab mengapa tak boleh tuan. Sebab ini sebagai ujian kita. Allah nak uji kita boleh ikut ke tidak. Ada dia punya dalil tuan. Tetapi kalau terkoyak sedikit kulit kepala yang di atasnya ada rambut, nescaya tidak kena dam, kerana rambut itu gugur dengan jalan ikutan. Tetapi kalau terkoyak sedikit kulit kepala yang di atasnya ada rambut, nescaya tiada kena dam. Kenapa tuan? Kerana rambut itu gugur dengan jalan ikutan. Bukan sengaja dia koyak tu. Tapi dia cabut sendiri lah. Itu yang tak boleh. Yang keenam tuan-tuan, menghilangkan kuku seperti rambut juga dengan dikerat atau koyakkan sekalipun sedikit. Menghilangkan kuku seperti rambut juga dengan dikerat atau dikoyakkan sekalipun sedikit. Tak boleh tuan. Yang ketujuh, memakai bau-bauan di badan dan atau pakaian. Badan pun tak boleh, pakaian di luar pun tak boleh, atau di dalam. Pakaian dalam pun tak boleh, seperti dimakan atau diminum.
memakai bau-bauan di badan atau pakaian di luar atau di dalam, seperti dimakan atau diminum, seperti minum air sirap yang ada mempunyai bau yang wangi seperti kasturi. Ini pun tak boleh tuan. Seperti kasturi, kapur barus, air mawar, koma ni apa ni? Stanggi. Ini semua jenis yang berbau wangi tuan. Stanggi, berukuf dengan dia, bunga selasih dan lain-lain. Tiada haram benda yang tiada dikosat baunya. Tiada haram benda yang tiada dikosat baunya. Seperti apa tuan? Seperti buah-buah yang wangi, umpama seperjan, tufah, tu kan, tufah. F tu ada dua, tufah, bukan tufah, apple. Bunga cengkeh, pelaga, rempah-rempah dan lain-lain. Ini tak ada masalah tu. Yang tak boleh yang pertama, pendang yang pertama tu. Tu yang tak boleh. Minyak wangi, kasturi, kau barus, air mawar, ini tak boleh. Ini yang ketujuh, memakai bau-bauan di badan atau pakaian di luar ataupun di dalam. Yang ke-8, membinasakan binatang-binatang perburuan darat yang liar yang boleh dimakan atau yang beranak, antara binatang yang liar dengan yang jinak seperti kijang, rusa, burung, belalang dan lain-lain. Makna membinasakan itu sama ada dengan dibunuh atau dilukakan atau patahkan. Dari itu haram berburu sama sekali. Hingga kalau disergah binatang itu, ia pun lari kerana terkejut, tiba-tiba patah atau luka dengan sebab terhentam kepada kayu dan seumpamanya, nescaya berdosa dan kena dah. Kijang tengah duduk, dia memang takutkan kijang, terperanjat kijang, terus selai. Lepas tu dia, kijang tu terlanggar benda, batu ke apa, patah kaki dia contohnya. Ini kata tuan guru kita ni berdosa dan kena dam. Yang ke-9 tuan, perkara yang diharamkan dalam ihram, akad nikah. Maka haram atas orang yang dalam ihram mengawinkan orang atau dia sendiri berkahwin, laki-laki atau perempuan, tetapi harus rujuk serta makruh. Demikian juga meminang dan harus jadi saksi. Kahwin, akad nikah tak boleh. Kalau rujuk boleh, masalah. Yang ke-10 yang tak boleh tuan dalam ihram, jima, sama ada kubul ataupun dubur, serta pendahuluannya seperti berpeluh. Jima, masuk jima, hasyafah lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan yang hadapan. Hasyafah lelaki ni, tuan-tuan fahamlah, kepala zakar tu. Ini minta maaf cakap tuan, yang dimaksudkan jima di sini, kepala zakar tu masuk kepada kemaluan perempuan belah depan dan penuh. Masuk tu penuh. Masuk ke kepala tu, orang kita panggil kepala takut. Kalau dia landing je tak ada, itu dia panggil bercumbu. Tapi kalau masuk penuh, tu dia panggil jima. Ini dalam istilah ilmu fiqh. Kalau tuan-tuan jumpa dalam ilmu fiqh masuk perkataan jima, itulah maksud dia. Kalau setakat dia geser-geser dia tak masuk, itu bukan dipanggil jima. Jima sama ada kubul
ataupun dubur. Kubul ataupun dubur. Kalau dubur ni teruk sangatlah, dia masuk mulut belakang. Dan pendahuluannya seperti berpeluk. Ini pendahuluan ni orang kita panggil bercumbu-cumbu. Dia tak jimat tapi dia bercumbu-cumbu. Ini pun tak boleh. Seperti berpeluk, bercium dan sebagainya dengan ada syahwat. Tuan, ni 10 perkara yang tak dibolehkan dalam masa ihram. Wajiblah atas orang haji memelihara dan menjaga diri dari segala haram tersebut, dikecualikan kerana uzur pada setengah-setengah perkara itu, bagaimana yang akan nyatakan dalam bab dam. Dia akan kita jumpalah. Tunggu kita akan terangkan. Boleh jadi setengah-setengahnya orang melanggar hukum ini katanya boleh tebus dengan dam. Sangkaan seperti ini salah besar. Nanti kita akan bahas, tuan-tuan, untuk pengajian yang akan datanglah. Selain daripada itu, haram pula atas orang Islam memindahkan sesuatu daripada tanah haram Mekah dan Madinah dan batu-batuan sekalipun kerana buat berkat, dan sekalipun tanah itu sudah dibakar seperti labu air, kendi, dan haram juga dipindahkan daripada satu tanah haram kepada satu tanah haram yang lain. Ini tak boleh, tuan. Batu ke tanah ke kat tanah haram Mekah ni tak boleh kita pindah ke tempat lain. Barang siapa melakukan ini, wajib ia kena memulangkan balik. Hanya air zam-zam boleh dipindahkan, malahan sunat pula. Air zam-zam sahaja yang boleh buat balik Malaysia. Jangan sampai Malaysia semua dia ada. Ambil dia batu-batu tak apa lagi. Ni dia, aku balik dari Mekah ni dia. Tak boleh, haram, kena pulang balik kecuali air zam-zam. Air zam-zam pun kena tengok juga, tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam penipuan. Dia mengatakan nak tahu betul ke tidak, tengok botol tu. Botol tu dia ada apa, dia ada tulis expired. Ni yang saya tahu saya lah. Nak tahu air zam-zam tu betul ke tidak, dia ada tulis tari luput. Apa, tari dikeluarkan saya dalam bahasa Arab. Itu kena hati-hati. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung, tuan, bab yang seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah, jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam dunia, ya Allah, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, ya Allah. Wahai Tuhan yang bolak-balik hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agama-Mu, ya Allah, dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Kau selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami, ya Allah, jalan yang terbaik untuk selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah, hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah, dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah, dimulai dengan salawat dan selahi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wadawim ala zikril ghanihi haqiqatan takun zahinan fantaba'un lintaba'an yasrikum la ilaha illallah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah.